Hasil temu bual bersama Dr. Rusli di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK UKM memperlihatkan PRN Melaka ini seolah-olah dilihat pertembungan antara Perikatan Nasional versus Barisan Nasional. Bukannya seperti yang kita tahu, Perikatan Nasional versus pihak pembangkang Pakatan Harapan. Disebabkan ini terjadinya pilihan raya Melaka disebabkan Barisan Nasional menarik balik sokongan daripada Kerajaan Negeri Melaka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, analisis yang saya dapat adalah Dr. Rusli menyifatkan parti Islam yang sebenarnya adalah parti yang mempunyai kepribadian, yang mempunyai nilai-nilai Islam dalam partinya. Saya boleh katakan contoh yang diberi Tuan Guru Ni Abdul Aziz yang memerintah Kelantan, dan masyarakat di negeri Kelantan sangat disegani, sangat disegani oleh beliau kerana beliau ini bukan sahaja berperibadi mulia tetapi juga melaksanakan apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Poin yang kedua pula adalah Dr. Rusli sememangnya mengatakan bahawa beliau menolak ahli politik yang melompat parti. Pendirian di sini kita lihat pendirian yang tidak teguh kepada parti membolehkan beliau tidak menjalankan kerjanya dengan baik sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan beliau wakil politik telah mengkhianat parti, mana mungkin boleh jadi beliau juga akan tidak melakukan kerja yang seperti yang diharapkan oleh rakyat. Akhir sekali, analisis yang saya dapat simpulkan bahawa Dr. Rusli menyifatkan ciri-ciri seorang pemimpin itu seharusnya mempunyai nilai dan sikap yang mencorakkan kepribadian mulia dalam menstabilkan perpaduan negara, juga melaksanakan kerja dengan amanah, toleransi dan berwibawa setelah mereka dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menerusi temu bual saya bersama Profesor Madya Dr. Izani dari Universiti Putra Malaysia, saya mendapati penjelasan beliau amatlah menarik dan terperinci. Beliau menerangkan kepada kami mengenai pengalaman beliau serta sejarah politik di Malaysia. Selain itu, beliau juga memberikan banyak kata-kata yang positif, khususnya kepada kami tentang cara untuk menjadi pengundi yang bijak. Penceritaan dan penyampaian maklumat oleh beliau sedikit sebanyak membantu kami sebagai mahasiswa untuk menghadapi cabaran realiti politik masa kini. Berdasarkan pemerhatian dan penelitian di Facebook, suatu hari pengumuman calon berlangsung. Kami mendapati terdapat beberapa calon yang menjadi tumpuan warga Facebook. Antara calon yang menjadi tumpuan warga Facebook di pilihan raya negeri Melaka adalah calon muda berusia 21 tahun daripada Pakatan Harapan, iaitu Farzana Haryani binti Nasir. Farzana merupakan calon termuda yang mana dijadualkan bakal bertanding mewakili Pakatan Harapan di kerusi DUN Sungai Rambai. Pencalonannya di dalam pilihan raya tersebut dilihat tidak begitu mendapat respon yang baik di kalangan warga Facebook, yang mana rata-ratanya terdiri daripada golongan yang berusia. Majoriti pengguna Facebook berpendapat bahawa Farzana masih terlalu muda serta tidak cukup kompeten untuk diangkat sebagai calon wakil rakyat susulan kurangnya pengalamannya dalam bidang politik. Mereka juga turut menyifatkan pencalonan Farzana oleh Parti Pakatan Harapan ini hanyalah sebagai strategi untuk menarik undi golongan belia semata-mata. Hal ini adalah kerana golongan belia berpendapat bahawa calon muda akan lebih cakna dan memahami sentimen mereka.
Seterusnya, calon yang menjadi tumpuan warga Facebook adalah 2 orang calon daripada Parti Pakatan Harapan yang mana merupakan 2 orang bekas wakil rakyat Barisan Nasional, iaitu Datuk IR Idris Harun dan juga Datuk Nur Azman Hassan. Pencalonan mereka di dalam pilihan raya ini dilihat telah menuai reaksi negatif warga Facebook berikutan tindakan mereka menarik sokongan terhadap kerajaan negeri sehingga menyebabkan pilihan raya Negeri Melaka terpaksa diadakan. Malah kedua ahli politik itu telah mengamalkan budaya lompat parti dengan bertanding menerusi tiket Parti Pakatan Harapan. Majoriti pengguna Facebook dilihat mengecam tindakan Parti Pakatan Harapan mengetengahkan 2 calon tersebut dan mendakwa bahawa tindakan parti mengetengahkan 2 calon tersebut adalah bertentangan dengan prinsip parti tersebut yang mana dilihat begitu komited memperjuangkan Akta Lompat Parti. Selain itu, pengguna Facebook juga turut meminta pihak Pakatan Harapan mengkaji semula tindakan mengetengahkan calon-calon pengkhianat tersebut secara rasional kerana tindakan tersebut sekiranya diteruskan hanya akan menyebabkan Pakatan Rakyat ditolak oleh rakyat Melaka. Berdasarkan pemerhatian dan penelitian kami sebelum pilihan raya Negeri Melaka, kami mendapati terdapat beberapa perkara yang menjadi tumpuan dan perhatian warga Facebook. Antara perkara yang menjadi tumpuan warga Facebook adalah berkenaan pencalonan Mas Ermiati sebagai Ketua Menteri Melaka oleh Parti Perikatan Nasional. Pencalonan Mas Ermiati sebagai Ketua Menteri Melaka dilihat telah menuai reaksi negatif rata-rata pengguna Facebook. Namun begitu, penolakan dan penentangan pengguna Facebook terhadap pencalonan Mas Ermiati ini adalah bukan disebabkan statusnya sebagai wanita, tapi adalah kerana beliau merupakan seorang ahli politik yang mana pernah mengamalkan budaya lompat parti sebelum ini. Rata-rata pengguna Facebook berpendapat bahawa accountability dan ketelusan politik di Melaka akan terjejas sekiranya calon tidak berintegriti ini diangkat menjadi Ketua Menteri. Namun begitu, masih terdapat sebilangan kecil warga Facebook yang menyokong pencalonan Mas Ermiati ini kerana ia merupakan satu usaha yang sangat baik untuk mendorong kaum wanita menyertai politik. Memandangkan pembangkitan wanita dalam bidang politik di Malaysia amatlah rendah berbanding negara-negara luar seperti New Zealand dan Jerman. Seterusnya, perkara yang menjadi tumpuan dan perhatian warga Facebook adalah berkenaan pertembungan 3 penjuru di antara Parti Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Pertembungan 3 penjuru ini berlaku apabila Barisan Nasional mengambil keputusan untuk bergerak secara solo di dalam pilihan raya Negeri Melaka selepas gagal mencapai kata sepakat dengan Perikatan Nasional untuk bergabung. Rata-rata pengguna Facebook dilihat begitu teruja untuk menyaksikan pertembungan 3 penjuru kerana ia akan menjadi pertembungan yang cukup sengit. Namun begitu, terdapat pengguna Facebook yang berpendapat bahawa pertembungan 3 penjuru merupakan senario yang tidak baik dalam arena politik semasa. Hal ini kerana sekiranya pertembungan 3 penjuru ini kekal berterusan sehingga pilihan raya umum ke-15, ia hanya akan menyebabkan pengundi kaum Melayu berpecah. Hal ini adalah kerana Parti Barisan Nasional dan juga Parti Perikatan Nasional merupakan parti yang berteraskan majoriti kaum Melayu. Selain itu, antara perkara yang menjadi tumpuan warga Facebook sebelum pilihan raya Negeri Melaka adalah berkenaan penyokongan PAS terhadap pelantikan Mas Ermiati sebagai calon Ketua Menteri Melaka oleh Parti Perikatan Nasional. Rata-rata warga Facebook, terutama penyokong PAS sendiri, dilihat begitu kecewa apabila PAS mengambil tindakan untuk menyokong keputusan Parti Perikatan Nasional mengangkat Mas Ermiati yang mana mempunyai sejarah lompat parti menjadi calon Ketua Menteri Melaka. Rata-rata pengguna Facebook, khususnya penyokong PAS, berpendapat bahawa tindakan tersebut adalah tidak masuk akal kerana ia merupakan satu tindakan yang bertentangan dengan prinsip PAS sendiri selaku pengamal politik Islam yang mana sudah pasti menekankan prinsip integriti dan keterusan dalam memilih calon ketua. Terdapat juga ramai warga Facebook, khususnya peminat politik tanah air, dilihat telah mengkritik bahawa PAS saban hari seolah-olahnya
kehilangan identiti dan pendiriannya selaku satu-satunya parti politik yang memperjuangkan Islam di Malaysia. Berdasarkan pemantauan kami di Facebook semasa Hari Buang Undi, kami mendapati beberapa perkara yang menjadi tumpuan warga Facebook. Antara perkara yang menjadi tumpuan warga Facebook adalah berkenaan peratusan keluar mengundi yang rendah di kalangan rakyat Melaka. Majoriti pengguna Facebook berpendapat bahawa punca utama yang membawa kepada peratusan keluar mengundi yang rendah ini adalah disebabkan ketidakstabilan politik yang mana bukan sahaja berlaku di Melaka, malah berlaku di seluruh negara suatu musim pandemik COVID-19 ini. Terdapat juga warga Facebook yang mengakui bahawa mereka sudah cukup muak dan meluat dengan polemik politik negara yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Seterusnya, perkara yang menjadi tumpuan warga Facebook semasa Hari Buang Undi adalah berkenaan analisis dan ramalan awal mengenai keputusan pilihan raya negeri Melaka. Antara analisis dan ramalan yang mencuri tumpuan warga Facebook adalah analisis dan ramalan yang mana menyatakan bahawa Parti Barisan Nasional berpotensi untuk memenangi pilihan raya kali ini. Hal ini adalah kerana kadar peratusan keluar mengundi pada hari ini dilihat rendah walaupun pilihan raya secara rasmi belum ditamatkan. Menurut pengguna Facebook, kadar peratusan keluar undi yang rendah ini dilihat telah memberi kelebihan kepada Parti Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya ini kerana rata-rata pengundi yang dilihat turun pada hari ini adalah di kalangan pengundi Melayu, khususnya golongan tua yang mana rata-ratanya penyokong setia komponen Parti Barisan Nasional iaitu UMNO. Namun begitu, terdapat juga pengguna Facebook yang meramalkan bahawa Pakatan Harapan dapat mengekalkan kemenangan mereka di Melaka. Hal ini adalah kerana Pakatan Harapan mempunyai kelebihan dari segi undi golongan bukan Melayu, khususnya golongan Cina. Selain itu, perkara yang menjadi tumpuan warga Facebook adalah berkenaan tindakan seorang ahli politik wanita iaitu Datuk Zuraida Kamarudin yang mana menjalankan kempen setelah tamatnya waktu kempen. Majoriti pengguna Facebook telah mengkritik tindakan ahli politik wanita tersebut dan menyifatkan beliau sebagai seorang yang tidak profesional meskipun sudah lama berkecimpung dalam dunia politik. Menurut pengguna Facebook juga, beliau juga didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 ketika melakukan kempen tersebut. Ramai pengguna Facebook yang beranggapan bahawa tidak wajar bagi beliau sebagai seorang pemimpin menyalahi undang-undang yang ditetapkan. Hal ini adalah kerana beliau sebagai pemimpin merupakan contoh dan tauladan bagi rakyat. Beliau akhirnya telah didakwa dan dilaporkan oleh Law Bing Hao yang mana merupakan calon bagi kawasan Macap Jaya yang mana merupakan tempat Datuk Zuraida berkempen. Berdasarkan pemerhatian dan pemantauan di Facebook, selepas pilihan raya negeri Melaka, kami mendapati begitu banyak pandangan dan analisis oleh warga Facebook berkenaan keputusan pilihan raya negeri Melaka. Antaranya adalah pandangan dan analisis berkenaan faktor utama kekalahan Parti Pakatan Harapan di pilihan raya negeri Melaka. Menurut pengguna Facebook, faktor utama yang membawa kekalahan Parti Pakatan Harapan adalah terletak pada kesilapan parti ini mengatur strategi iaitu meletakkan dua bekas wakil rakyat Barisan Nasional yang mana dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyat susulan daripada tindakan mereka melompat parti sebelum ini. Kesan daripada kesilapan tersebut telah menyebabkan Parti Pakatan Harapan ditolak oleh rata-rata pengundi di Melaka, terutama sekali pengundi Melayu kerana mereka enggan calon-calon yang tidak berintegriti tersebut berada dalam barisan kepimpinan Kerajaan Melaka sekiranya Parti Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya tersebut. Secara realitinya, Pakatan Harapan sebenarnya mempunyai beberapa calon yang berkaliber yang mana begitu disukai rakyat disebabkan prestasi cemerlang mereka di dalam pentadbiran sebelum ini. Namun begitu, pada pilihan raya negeri Melaka kali ini, rakyat Melaka dilihat lebih cenderung membuat undian berdasarkan parti berbanding calon-calon yang diketengahkan. Selain faktor kesilapan strategi yang dibuat oleh Parti Pakatan Harapan, rata-rata pengguna Facebook berpendapat bahawa kekalahan Parti Pakatan Harapan juga adalah disebabkan kadar peratus keluar mengundi rendah di kalangan golongan urban.
Seperti yang diketahui umum, golongan urban yang mana terdiri daripada anak muda merupakan penyumbang utama kepada kemenangan Parti Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Namun begitu, keengganan golongan urban ini pulang ke Melaka untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi susulan daripada kelesuan politik yang dialami telah menyebabkan Parti Pakatan Harapan secara tidak langsung telah kehilangan undi pada pilihan raya negeri Melaka kali ini. Menurut data yang diambil daripada Facebook Holy Tweet, didapati peratus pengundi bagi golongan urban pada pilihan raya negeri Melaka kali ini hanyalah 62.67% berbanding 84.34% sewaktu pilihan raya umum ke-14. Dan hasil daripada data ini jelas menunjukkan penurunan yang begitu signifikan bagi peratus keluar mengundi golongan urban. Seterusnya, kita berpindah pula kepada pandangan berkenaan faktor utama kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka menurut analisis dan pandangan warga Facebook. Rata-rata pengguna Facebook berpandangan bahawa faktor utama kemenangan Barisan Nasional adalah disebabkan daripada undian yang begitu tinggi daripada pengundi kaum Melayu, khususnya yang datang dari golongan tua. Seperti yang diketahui umum, Parti UMNO yang mana merupakan parti komponen Barisan Nasional merupakan parti yang cukup dominan dan tidak asing di kalangan orang Melayu, khususnya golongan yang berusia. Hal inilah yang menjadi kelebihan dan keistimewaan Parti Barisan Nasional sewaktu pilihan raya, kerana rata-rata pengundi Melayu, khususnya golongan tua, begitu setia dengan UMNO kerana secara realitinya mereka lahir dan hidup dengan menyaksikan perjuangan UMNO sebagai salah satu parti politik bersejarah di Malaysia. Kemenangan Barisan Nasional di Melaka ini secara dasarnya merupakan hasil daripada manifestasi kecintaan dan kesetiaan golongan tua, khususnya kaum Melayu yang mana kekal utuh dan feudal kepada UMNO, meskipun secara realitinya perjuangan UMNO yang sekarang bukanlah seperti dahulu lagi. Selain itu adalah pandangan dan analisis berkenaan prestasi Parti Perikatan Nasional sebagai sebuah parti yang baru ditubuhkan. Berdasarkan pemerhatian kami daripada pandangan dan analisis rata-rata warga Facebook selepas pilihan raya negeri Melaka, kami mendapati prestasi Perikatan Nasional sebagai sebuah parti yang baru ditubuhkan adalah begitu memberangsangkan apabila rata-rata pengguna di Facebook memuji aksi cemerlang parti ini yang mana berjaya memenangi 2 kerusi hangat di kawasan Melaka, iaitu kerusi Don Sungai Udang dan kerusi Don Bambat. Walaupun mengalami kekalahan dalam pilihan raya negeri tersebut, tetapi Parti Perikatan Nasional dilihat mempunyai potensi yang cukup besar untuk membuat kejutan pada pilihan raya umum ke-15 kelak sekiranya parti ini bijak mengatur strategi. Di dalam pilihan raya negeri Melaka ini, Parti Perikatan Nasional dilihat telah berjaya mendapat peratus undi sebanyak 24.3%. Rata-rata pengguna Facebook berpendapat bahawa peratus undi yang diperoleh oleh Parti Perikatan Nasional ini adalah agak tinggi dan cukup stabil bagi parti yang mana baru ditubuhkan. Kejayaan Parti Perikatan Nasional di kawasan Don Sungai Udang yang mana merupakan kubu kuat UMNO sejak merdeka menerusi calon muda Dr. Alif Yusof menunjukkan bahawa Parti Perikatan Nasional mula mendapat tempat di kalangan rakyat. Namun begitu, berdasarkan pemerhatian kami mendapati Parti Perikatan Nasional kurang mendapat sokongan daripada pengundi bukan Melayu kerana parti gerakan yang terdapat dalam Parti Perikatan Nasional tidak begitu menonjol berbanding daripada Parti DAP, daripada Pakatan Harapan dan Parti MCA daripada Barisan Nasional. Suatu pengumuman calon oleh kesemua parti politik yang bakal bertanding pada pilihan raya Melaka yang lalu, antara calon-calon yang mendapat tumpuan daripada pengguna Twitter adalah calon dari Parti Pakatan Harapan. Demikian ini kerana keputusan Pakatan Harapan untuk meletakkan 2 orang adun yang melompat dari Parti Barisan Nasional kepada Parti Pakatan Harapan sebagai calon untuk bertanding. Rata-rata pengguna Twitter tidak bersetuju dengan keputusan Pakatan Harapan untuk meletakkan Datuk Nur Azman dan Datuk Seri Idris sebagai calon Pakatan Harapan. Ini kerana menurut pengguna Twitter, mengambil dan meletakkan 2 orang adun tersebut sebagai calon adalah bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh Pakatan Harapan sebelum ini, iaitu prinsip untuk menolak adun yang lompat parti.
Namun, di sebalik kecaman dan kritikan yang diterima oleh Pakatan Harapan, mereka turut menerima pujian dan galakan apabila mereka meletakkan calon yang berumur 21 tahun sebagai calon adun. Rata-rata pengguna Twitter merupakan golongan yang berumur lingkungan belia. Maka kerana itu, pengguna Twitter berhasrat untuk melihat calon dan wakil rakyat yang berumur dalam lingkungan seperti mereka sebagai wakil rakyat agar suara mereka dapat lebih difahami dan didengari. Sewaktu pengumuman calon oleh Parti Barisan Nasional pula, antara calon yang mendapat tumpuan pengguna Twitter pula adalah calon muka baharu Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof atau dikenali sebagai Abdul Rauf dan Datuk Khaidirah Abu Zahar atau lebih dikenali sebagai Dira Abu Zahar. Pelbagai anggaran atau ramalan yang telah dikemukakan oleh pengguna Twitter berkenaan keputusan pilihan raya negeri Melaka. Ada yang beranggapan bahawa Pakatan Harapan akan memenangi pilihan raya kali ini. Demikian ini kerana di peringkat nasional, rakyat mengatakan bahawa Perikatan Nasional tidak dapat mengurus tadbir negara dengan baik sepanjang wabak pandemik COVID-19 melanda. Maka keputusan pilihan raya di negeri Melaka nanti berkemungkinan adalah hasil dari kemarahan rakyat terhadap kerajaan kerana ketidakmampuan kerajaan mengurus tadbir negara dengan baik. Ada juga tambahan ramalan bahawa Pakatan Harapan akan memenangi pilihan raya negeri Melaka. Namun, Pakatan Harapan tidak akan memenangi kerusi yang mengetengahkan dua calon yang lompat parti tersebut. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahawa Perikatan Nasional akan memenangi pilihan raya negeri kali ini. Demikian ini kerana jika bilangan kerusi antara tiga parti hampir sama, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berkemungkinan akan mengadakan satu pakatan untuk mendapatkan bilangan majoriti kerusi. Antara perkara yang paling mendapat perhatian pengguna Twitter sepanjang sebelum proses pilihan raya berlangsung adalah apabila Barisan Nasional mengambil keputusan untuk bertanding tanpa menggunakan logo Perikatan Nasional. Rata-rata pengguna Twitter amat menantikan suasana pertembungan antara tiga penjuru ini. Reaksi atau pandangan rakyat pada hari ini tidak begitu aktif seperti sebelum hari pilihan raya negeri Melaka berlangsung. Namun, hari buang undi tetap meriah dengan gambar-gambar dan tweet-tweet yang dibuat naik oleh rakyat Melaka yang turut mengundi. Mereka memeriahkan hari buang undi dengan memuat naik gambar jari yang telah dicelup dakwat beserta caption #MelakaMemilih. Rata-rata pengguna Twitter yang lain hanya menunggu keputusan yang bakal diumumkan. Keputusan pilihan raya negeri Melaka telah mengejutkan ramai pihak. Demikian ini kerana tidak ramai yang meramalkan Barisan Nasional akan menang besar pada pilihan raya Melaka kali ini. Rata-rata rakyat meluahkan rasa kekecewaan kerana mereka ingin melihat satu pentadbiran kerajaan yang baharu. Namun, mereka juga berpandangan bahawa Pakatan Harapan haruslah meneliti dan menganalisis punca kekalahan mereka pada PRN kali ini. Terdapat pandangan warga Twitter yang mengatakan kemenangan Barisan Nasional adalah kerana Barisan Nasional dapat menjanjikan kestabilan politik berbanding Pakatan Harapan. Selain itu, strategi Barisan Nasional meletakkan ramai calon yang berumur lingkungan 30 tahun juga dilihat berjaya apabila mereka memenangi kerusi yang dipertandingkan oleh calon tersebut. Pilihan raya negeri Melaka kali ini dilihat sebagai penanda aras kepada pilihan raya umum ke-15. Terdapat pelbagai ramalan berkenaan parti yang akan memenangi pada PRU 15 nanti. Ada yang mengatakan bahawa Barisan Nasional boleh mengekalkan kemenangan ini. Ada juga berpendapat bahawa Pakatan Harapan akan memenangi PRU 15. Namun, dengan syarat mereka harus mengubah strategi mereka. Berdasarkan hasil analisis media sosial pilihan raya negeri Melaka ini, dapat disimpulkan bahawa pengamalan budaya politik sihat berteraskan prinsip integriti dan accountability amatlah penting dalam rangka untuk mengekalkan kestabilan politik bukan sahaja di negeri tapi di peringkat negara juga.
Keengganan parti politik mengamalkan budaya politik sihat berteraskan prinsip integriti dan accountability ini akan menyebabkan ketidakstabilan dan keruntuhan institusi politik, ekoran daripada kewujudan budaya politik kotor seperti rasuah, pecah amanah, lompat parti dan kleptokrasi. Selain itu, pengaplikasian amalan politik berlunaskan nilai-nilai agama dan ketinggian moral dalam parti-parti politik juga amatlah penting kerana ia mampu menjadi benteng bagi mengelakkan berlakunya amalan politik bermatlamatkan wang dan kepentingan peribadi semata-mata. Namun begitu, adalah tidak wajar bagi ahli-ahli politik menjadikan nilai-nilai dan sentimen-sentimen agama sebagai alat atau platform untuk berpolitik kerana ia hanya akan menyebabkan kesucian agama tercemar. Di samping itu, penggubalan dan peruntukan satu mekanisme undang-undang yang sangat tegas terhadap ahli-ahli politik yang menyebabkan keruntuhan politik secara sengaja perlu disegerakan bagi mengelakkan masyarakat terus-menerus menjadi mangsa kemelut politik. Akhir sekali, pembentukan gabungan politik yang kukuh berteraskan majoriti Melayu perlulah diwujudkan dengan segera sebelum pilihan raya umum ke-15 bagi mengelakkan kewujudan isu pertelingkahan antara kaum yang mana sudah pasti akan menyebabkan keharmonian dan kelestarian politik terjejas dengan teruk. Apa yang dapat kami perhatikan bermula pada hari penamaan calon lagi, SOP atau Standard of Procedure yang sangat ketat telah dikuatkuasakan oleh kerajaan pusat bagi melangsungkan pilihan raya negeri di negeri Melaka. Pada ketika hari tersebut, pihak media juga serta mereka yang tidak berkepentingan adalah dilarang untuk memasuki Dewan Penamaan Calon. Hanya 3 orang sahaja bagi setiap parti yang dibenarkan masuk pada ketika itu, iaitu mereka yang berkepentingan sahaja. Tumpuan kami pada hari tersebut hanya menumpukan calon di Dun Pekalan Batu yang menyaksikan 5 penjuru atau 5 parti yang bertanding. Manakala di media sosial pada ketika itu digemparkan dengan calon termuda yang dipilih daripada Parti Pakatan Harapan telah menjadi buah mulut netizen. Di Facebook, kebanyakan golongan yang berumur telah memberikan reaksi yang agak buruk dan bersifat negatif. Manakala di Twitter, golongan muda kebanyakannya menyokong dan memberikan respon yang sangat baik serta bersifat positif. Tambahan, wajah-wajah baru juga telah banyak diperkenalkan oleh semua parti yang bertanding sama ada dari golongan tua maupun muda. Dapatlah dilihat bahawa calon-calon muda yang bertanding ini merupakan salah satu cara untuk menguji keberkesanan golongan muda untuk menjadi pemimpin, malah menarik minat golongan ini untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Daripada hasil perhatian kami juga, antara parti yang bertanding di PRN kali ini ialah Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional Bebas, Putra dan Iman. Kita beralih pula kepada hari sebelum pengundian. Hasil daripada perhatian kami, pilihan raya kali ini merupakan suatu kelainan yang baru yang mana semua calon yang bertanding tidak dibenarkan untuk berkempen serta menemui rakyat baik di kawasan penempatan maupun di kawasan awam. Demi mematuhi SOP yang ditetapkan, mereka hanya melakukan kempen secara maya dan berkempen di atas kenderaan sahaja kerana mereka dilarang sama sekali untuk bertemu dengan orang awam. Tambahan, mereka juga hanya menjalankan kempen di bilik gerakan mereka sahaja pada malam hari sebelum hari pengundian. Malah kempen itu dilihat hanya melibatkan ahli penggerak mereka sahaja yang mana kehadiran pada ketika itu dihadkan kepada 18 orang sahaja bagi setiap bilik gerakan. Namun, berbeza pula isu yang berlaku di media sosial. Isu pertama berkaitan perkabaran Ketua Menteri yang akan dilantik jika parti berkenaan menang merupakan seorang wanita. Dan perkara ini merupakan suatu perkara yang tidak pernah dicadangkan atau dicalonkan oleh mana-mana parti dalam PRU yang lepas. Isu ini telah mewujudkan pelbagai reaksi rakyat di negeri itu, malah menggemparkan juga negara ini. Pelbagai respon negatif yang diberikan terutamanya berkaitan dengan isu lompat parti yang diamalkan oleh calon wanita tersebut. Bagi pendapat kami, tindakan lompat parti ini merupakan satu tindakan yang tidak berprinsip dan jika diteruskan di negara ini kita akan menjadi porak-poranda. Hal ini kerana akan wujudnya lagi parti-parti baru yang mana makin lama matlamat perjuangan mereka bukanlah untuk rakyat dan negara melainkan semata-mata untuk kepentingan diri mereka sahaja.
Akhirnya, persoalan ini terjawab apabila individu-individu terbabit telah tewas dalam pilihan raya pada tempoh hari. Malah, hasrat parti yang mencalonkan wanita sebagai ketua menteri itu malangnya terkubur apabila dilihat telah menduduki tempat ketiga dalam pilihan raya tersebut daripada jumlah keseluruhan undi. Seterusnya, hasil pemerhatian kami pada hari pengundian, kami dapati golongan muda lebih ramai daripada golongan tua. Pemerhatian ini dijalankan di Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu Melaka yang berada di bawah DUN Pekalan Batu. Hal ini kerana ekoran pandemik COVID-19 ini telah mendatangkan suatu persepsi yang agak merisaukan bagi golongan ini. Oleh itu, mereka lebih memilih untuk tidak mengundi demi menjaga kesihatan dan keselamatan mereka. Tambahan, ekoran peningkatan kes yang berlaku pada PRN Sabah sebelum ini telah menambahkan kerisauan mereka untuk turun mengundi. Buktinya, semasa hari pengundian di sekolah tersebut, saluran golongan muda atau dikenali dengan saluran 6 terpaksa beratur panjang untuk menunggu giliran mereka berbanding saluran yang lain. Di samping itu, menurut laporan daripada Akhbar Atas Talian, sebanyak 65.85% atau 326,068 orang pengundi daripada 490,190 orang pengundi yang turun mengundi di hari pengundian awal sehinggalah hari pengundian yang berlangsung pada 20 November yang lalu. Justru, sepanjang pemerhatian dan sesi temubual yang dijalankan bersama pengundi, kami dapati SOP semasa hari pengundian sangatlah ketat dan mendapat respon yang baik oleh pengundi. Pada malam hari kejadian, keputusan rasmi kemenangan bagi merebut kerusi yang dipertandingkan telah menyaksikan parti daripada Barisan Nasional telah berjaya meraih 21 kerusi daripada 28 kerusi yang dipertandingkan. Manakala 5 buah kerusi telah dimenangi oleh Pakatan Harapan dan 2 buah kerusi lagi dimenangi oleh Perikatan Nasional. Namun jika dilihat daripada jumlah keseluruhan undi setiap parti yang mana Barisan Nasional memperoleh 122,741 undi, manakala Pakatan Harapan meraih 113,968 undi. Perkara ini jelas kelihatan bahawa kedua-dua parti ini bersaing dengan sangat sengit, manakala Perikatan Nasional hanya mendapatkan 78,220 undi sahaja. Oleh itu, secara keseluruhannya, parti keramat negeri itu masih mengekalkan lagi kuasa mereka di negeri tersebut. Namun mereka perlu juga lebih komited dalam memastikan kestabilan politik di negeri itu dan terus mendapatkan kepercayaan rakyat. Jika tidak, pesaing terdekat mereka akan merampas semula kuasa pemerintahan di negeri itu seperti yang berlaku pada tahun 2018 yang lalu. Tambahan daripada PRN Melaka kali ini, kami dapat melihat bahawa pengundi di negeri ini lebih mengutamakan pengundian berdasarkan parti daripada berdasarkan individu. Misalnya, salah seorang calon lompat parti yang mana sebelum ini telah memegang tampuk kepimpinan di DUN beliau sendiri selama berbelas tahun akhirnya kecundang dengan pesaing hebatnya daripada parti asalnya dahulu. Hal ini kerana kami berpendapat lebih baik mengutamakan parti daripada individu kerana perjuangan parti ini telah menjadi budaya masyarakat kita sepanjang pilihan raya semenjak dahulu kala lagi. Malah, etika yang buruk sering dikaitkan dengan istilah lompat parti ini turut membuatkan rakyat lebih cenderung kepada parti agar kestabilan negeri tersebut terus terjamin. Akhir sekali, pada 25 dan 26 November yang lalu, 2 wakil pelajar dari kumpulan kami telah pergi ke Fakulti Sains dan Kemanusiaan UKM dan UPM untuk menemu bual 2 tokoh akademik yang lebih profesional dalam bidang politik ini. Beberapa set soalan temu bual telah diutarakan kepada 2 tokoh tersebut khususnya berkaitan dengan pilihan raya yang berlaku di negeri Melaka dan isu berkaitan dengannya. Terdapat banyak dapatan yang diperolehi oleh kami, khususnya secara umum perkara berkaitan pilihan raya. Antara dapatannya, sebagai seorang pengundi hendaklah memilih calon pilihan raya atau ADUN, bukanlah parti politik. Hal ini kerana menurut kedua-dua tokoh politik tersebut, kepribadian adalah penting dalam mencorakkan ketokohan. Selain itu, di Melaka tidak terdapatnya isu perkauman, khususnya ketika di PRN Melaka tempoh hari. Menurut Dr. Rosli, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah meniupkan semangat perpaduan yang kuat terhadap rakyat Malaysia seperti mana yang dilakukan oleh rakyat di negeri Melaka. Hal ini kerana sesebuah kemenangan dalam membentuk kerajaan itu lahirnya daripada perpaduan.
Selain itu, berkaitan isu pemasuhan cukai arak dan judi di negeri Kedah turut kami kemukakan. Menurut kedua-dua tokoh ini, cukai tersebut tidaklah digalakkan untuk dimasukkan. Hal ini kerana ianya boleh digunakan untuk kegunaan am yang lain seperti untuk kegunaan orang bukan Islam, antaranya pembinaan kuil, gereja, jalan raya dan lain-lain. Namun sekiranya berikut adalah merupakan pilihan kerajaan negeri Kedah, hendaklah diterima asalkan negerinya mempunyai dana kerajaan negeri yang mencukupi untuk rakyat mereka. Kesimpulannya, jelaslah Islam amat mementingkan akhlak dan etika bagi seseorang pemimpin. Istilah lompat pantik ini makin hari telah menjadi suatu budaya dalam kalangan ahli politik dan pemimpin di negara ini dan akhirnya menjadikan rakyat berasa jemuh dengan politik yang dibawa oleh mereka sejak beberapa tahun ini. Tindakan ini juga telah memberi perspektif negatif dalam kalangan rakyat kerana mereka berpendapat bahawa lompat pantik ini adalah satu perkara yang tidak mencerminkan seseorang tokoh itu mempunyai prinsip diri yang tinggi. Malah tindakan mereka lebih cenderung kepada kepentingan sendiri apabila dilihat punca berlakunya PRN di negeri tersebut adalah berasal daripada perkara ini. Bak kata pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Ekoran pandemik COVID-19 ini juga lagi menambahkan kemarahan rakyat terhadap pemimpin yang bersikap sedemikian. Buktinya, semua yang di antara pemimpin yang berkait rapat dengan isu ini telah tewas dalam PRM Melaka tempoh hari. Jelaslah kelihatan bahawa rakyat di negeri ini majoritinya menolak perkara sebegini demi menjaga kestabilan politik di negeri mereka. Jika pemimpin di kalangan Islam ini terus meneladani sifat kepimpinan yang dipamerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka isu akhlak dan etika ini tidak akan berlaku. Malah kestabilan negeri juga akan terus terjamin. Tambahan, semangat cintakan negara yang berbilang kaum juga dapat dipupuk dalam diri setiap rakyat di negara ini. Sekian, terima kasih.